Kita sambung semula majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tengok tak di papan putih itu perkataan qablu, qabli, qabla. Apa maknanya? Sebelum. Dia isim apa? Zaman. Zaraf, zaman. Makna sebelum. Isim zaraf kalau tanpa berfikir dia akan jadi apa? Mudhaf. Ya? Kalau tuan-tuan tak fikir dia akan jadi mudhaf. Dengan tuan-tuan jeling sebelah dia ada tak mudhaf ilaih? Ya, ada isim zaraf dia tak jadi mudhaf sekira selepas dia titik. Dah nak sandar kat siapa dah? Ya, dia tidak dapat bersandar kepada perkataan sebelahnya, maka dia akan jadi mabni. Kita akan jumpa min qablu, walaupun selepas harf jar dia tak jadi min qabli. Ya, min qablu, min ba'du. Sebab apa dia bagi depan? Sebab dia tak dapat nak sandar. Dia nak bersandar aja, dia ikut hukum biasa. Lepas harf jar mesti baris bawah. Min qabli hadza. Disandarkan qabli kepada hadza. Qabli hadza makna apa? Sebelum ini. Daripada sebelum ini. Dia mengikut hukum biasa sebab dia jadi mudhaf. Hadza jadi mudhafun ilaih, sepatutnya bagi apa? Bawah. Kenapa tak bagi bawah? Mabni. Okey, begitu juga min qablihi. Dia jadi mudhaf tak? Mudhaf. Hi boleh jadi mudhaf ilaih? Boleh, sebab dhamir melekat dengan isim. Isim zaraf. Ya, jadi senang tak? Senang. Senang, tak ada yang susah. Ditambah pula yang tuan-tuan dapat ni dalam buku ni yang telah dipermudahkan pula lagi. Ya, menjadikan tuan-tuan dan perempuan senang nak mengajar. Dapat satu benda, kita buat 10 exercise tentang benda tu. Macam isim tafdil tadi. Dah habis dah satu Quran cover isim tafdil tu. Jumpa kat mana-mana pun tuan-tuan akan jumpa dia, Harap-harap ya, hari ni jadi pakar isim tafdil lah. Sebelum tu saya nak tuan-tuan jadi pakar mudhaf. Sebab isim tafdil tidaklah sekerap mudhaf. Sebab mudhaf ilaih ada pada setiap ayat Quran dengan serapan mungkin 2 atau 3 kali berulang. Ya. Okey. Ibu lubang. Okey, seterusnya tuan-tuan. Apa dia? Ya ayyuha. Pernahkah kita bincang perkataan ni? Ya isim ke haraf? Haraf apa? Haraf nida. Apa makna nida? Seruan. Lepas tu perkataan apa selepas ya? Ayyu. Pertama, ayyu tu isim ke fi'il ke harf? Isim. Apa tanda di isim? Diagram warna hijau. Tanda isim pertama ialah alif lam. Kedua, tanwin. Ketiga, baris bawah di hujung. Keempat, mudhaf. Kelima, lepas harf jar ada harf nida. Apa tanda dia? Apa-apa sahaja perkataan yang terletak selepas harf nida adalah isim. Tapi isim ni selepas harf nida dipanggil apa? Munada. Tapi munada sepatutnya bagi apa? Cuba tengok diagram warna purple. Munada. Purple. Isim purple. Ada lagi tak? Diagram kita masih berguna lagi tu.
Isim mausuf munada. Nombor berapa? Nombor 10. Al-munada, iaitu yang dipanggil. Nida mana haraf untuk seruan, ni orang yang diseru. Ya. Tetapi munada dia sepatutnya bagi apa? Bagi atas, sekiranya dia betul-betul nampak. Ya, macam ini. Ya Rasul, mesti bagi atas. Yang clear betul-betul dia bagi atas sekiranya dia. Ini lepas haruf nida dia panggil apa? Munada. Dia tak ada alif lam dan tanwin, sebab apa? Mudhaf. Bila dia bergabung dua ni, munada dan mudhaf, dia wajib bagi atas. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Abda, ya Abdallah, ya Abdul Rahman. Ya, mesti baris atas. Tetapi ini dipanggil kerana dia tak dapat baris atas tu mabni lah. Dia panggil munada mabni. Munada yang mabni, tetapi dia tidak termasuk dalam kumpulan kotak tu. Jangan tengok dari situ. Ada pun Salman tak ada. Dah orang Arab kata munada mabni, apa ni, ikut je lah cakap dia. Ya. Okey. Makna apa munada? Yang diseru. Ya, haraf nida maknanya haraf seruan. Munada yang diseru. Okey, ha makna apa? Popular ke tak ni? Tak popular. Sebab itu yang bukan popular ha dhamir tu. Ini tanbih, haraf tanbih. Apa makna tanbih? Untuk mengambil perhatian. Jangan kata kita orang tu kejut orang. Dia untuk menarik perhatian. Tanbih. Dia bukannya macam mana kita nak kata wahai nya, tak kena, bukan wahai nya. Ya ayyuha. Ya, jadi orang akan mengambil perhatian. Orang Melayu tidak dapat terjemahkan ayu ni dengan ha ni. Jadi kita akan terjemah ya ayyuha, mana apa? Wahai. Tapi kalau nak ambil perhatian, wahai. Ya. Hai. Agaknya lah. Apa perkataan selepas dia? Alladzina. Alladzina. Apa maknanya? Isim ke fi'il ke haraf? Isim apa? Isim mausul. Okey, ada dua yang popular, ya dengan ha tidak popular. Apa perkataan selepas dia? Amanu. Fi'il apa tadi ni? Fi'il madhi. Ke fi'il madhi. Sifir berapa tadi? Bukan. Sifir 2. Kan? Daripada kalau 3 huruf, macam mana bunyi tadi 3 huruf? Aminah. Ini sifir 1 3 huruf, dia telah rasa aman. Kalau sifir 2 bunyi macam mana? Asalnya tetapi jadi mana? Dia telah beriman. Kalau sifir 3 dia bunyi apa? Afa'ala. Amanah, dia telah memberikan keamanan. Ya, jamin, dia telah memberikan jaminan keamanan. Okey, ini yang tuan-tuan baru salin tadi ni. Salin lagi ke? Baru 2-3 minit yang lepas. Sama. Menyalin bersungguh macam tak pernah jumpa. Itu yang heran tu. Yang tadi sebiji ya. Walau annahum amanu. Amanu sama ni. Ya ayyuhallazina amanu. Apa makna amanu? Mereka telah beriman. Maka kita menggunakan yang ni ya. Tu. Okey. Apa perkataan dia? La. Ma makna la? Jangan. Bermakna dia haraf apa? La, jangan. Haraf
nahi, larang. Itu dari segi makna dia nahi, melarang. Dari segi peranan dia, dari segi baris, cuba tengok dia masuk dalam haraf apa? Jazam. Apa makna jazam? Mematikan fi'il mudhari' yang selepasnya. Okey. Kalau anta, dia akan mematikan. Asalnya anta fi'il mudhari'. Cuba tengok fi'il mudhari'. Kalau yaqulu, anta jadi apa? Anta taqulu, engkau berkata. Ni fi'il mudhari'. Cuba tuan-tuan lompat fi'il nahi. Nahi baris yang sama. La taqul. Tu. Ini maknanya dia dari segi makna melarang, dari segi fungsi baris mematikan atau menjazamkan. Kalau antuma macam mana? Tengok diagram. Antuma fi'il mudhari'. Taqulani. Cuba pindah nahi. La taqu la. Ni ada tak? Dia dibuang. Cara menjazamkan atau mematikan fi'il mudhari' yang ada nun macam mana? Buang nun. Nampak tak? Jangan nampak mati macam ni je. Mati begini juga. Mati buang. Ada mati dimatikan, ada mati dibuang. Kalau menada, ada tak perkataan menadi? Ada. Abang ni, abang kat sini dia masih berfikir depan ni. Mesti kepala dia serabut kat sini. Munadi. Saya nak jawab soalan abang tu, ya suka juga, tapi dia perlu sikit skill dalam kita punya sesi. Ada. Nanti abang saya hutang dengan abang. Hutang yang tak wajib bayar lah. Kalau mati kira roh saya boleh naik ke langit lah. Ada. Secara umum dia munadi dan adalah isim fa'il, mana orang yang memanggil. Kalau munada orang yang dipanggil. Kalau nida itu panggilan. Nanti kita akan mainkan sifir. Kalau ada sempat masa bolehlah main. Okey, mari kita tengok. Cuba pegang dua kolom tu. Fi'il mudhari'. Kuning fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' kolom nombor 2 dengan fi'il nahi lompatkan satu. Cuba tak? Okey, kita bukan sifir. Yang ini sifir, yang balik sifir. Balik tak sifir. Okey, cuba jalankan anta taqulu. Bagi ke nahi la anta la taqul. Okey, anta taqulu kau berkata. Kalau la taqul jangan kau kata. Okey, bagi fi'il mudhari' antuma la antuma taqu. Kalau masuk la taqu la. Antum fi'il mudhari' taqulu na. Bila masuk la taqulu, buang nun. Itu dia. Sebab tu dia peranan dia nahi makna apa? Melarang. Larang itu dari segi makna. Kemudian jazam makna apa? Mematikan, itu dari segi fungsi baris. Maka kalau dia bagi depan akan dimatikan dengan kematian ni. Dengan huruf mati, betul lah, baris mati. Taqulu telah bertukar taqul. Kalau huruf dia ada nun, buang nun. Kecuali yang melibatkan antuna. Antuna apa hukum dia? Mabni sampai kiamat. Ada seorang student saya baru masuk belajar. Dia asyik soalan ni mabni ni macam ni sampai kiamat ke ustaz? Saya pasti dia mesti dah tengok YouTube. Kalau dia kata mabni itu sampai kiamat tak berubah lah hukum ni sampai masuk syurga. Hukum tata bahasa ini.
Sebab tata bahasa ni diambil daripada Quran. Bahasa Quran itu akan kekal lah sampai dalam hari akhirat nanti. Apa perkataan dia? La taqulu. Apa maknanya? Kamu berkata. La taqulu. Okey, kalau digabungkan la taqulu, dia jadi fi'il apa? Nahi. Tapi kalau kita sebut taqulu saja, dia jadi fi'il mudhari' yang dimatikan dengan buang nun. Bila dimatikan dipanggil fi'il mudhari' apa? Majzum. Bila masuk haraf jazam dipanggil majzum. Diagram warna purple. Tengok fi'il. Okey. Bila fi'il mudhari' daripada tu dimasuki oleh haraf jazam dipanggil fi'il mudhari' majzum. Ya. Kalau fi'il mudhari' itu dimasuki oleh haraf nasab, dia dipanggil fi'il mudhari' mansub. Mansub sebab dimasuki oleh haraf nasab. Kalau tidak dikacau oleh haraf nasab dan haraf jazam, namanya apa? Marfu'. Makna marfu' itu dia bersihkan, tidak diganggu oleh sama-sama. Jumpa tak? Jumpa kan? Ni mansub, ni mansub, ni marfu'. Ingat? Jumpa tak? Okey. Fa'il dia siapa ya? Antum. Kita kata jangan kamu, bukan jangan mereka. Janganlah kamu berkata. Antum tu siapa? Jangan tu. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman. Alladzina amanu iaitu al-mu'minun. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengatakan perkataan apa? Ra'ina. Ini perkataan ra'ina. Jangan sebut ra'ina. Ra'ina kalau dalam bahasa Arab bagus, tetapi dalam bahasa Yahudi tak bagus. Dalam bahasa Arab ra'ina ni maknanya ya, bagi perhatian, sila bagi perhatian kepada kami. Itu maknanya ra'ikanlah saya nak bercakap ni. Jadi sila bagi tumpuan. Tapi maknanya kalau dalam bahasa Yahudi ra'ina ni makna bodoh. Ya, bodoh, bahlul. Jadi dia orang cakap lain, dia faham lain. Macam kita bahasa Indonesia, kalau senang apa dipanggil? Gampang. Gampang jangan datang Negeri Sembilan, kena lompang. Gampang kau ni. Oh, itu bertumbuk orang Negeri Sembilan. Ada orang Negeri Sembilan ke ni? Orang sebelah-sebelah Negeri Sembilan. Saya orang Negeri Sembilan. Gampang tu dia celaka. Tapi celaka Melaka okey kan? Celaka Melaka elok pula. Jadi maknanya ada beberapa perkataan yang dilihat buruk daripada satu kaum, ya, macam tetapi dilihat elok daripada satu sudut, ya. Ada beberapa contoh lain yang kadang-kadang mencarut juga, ya. Mencarut tetapi dia bahasa biasa. Kalau orang Kelantan sebut apa ni? Apa ni? Ni dipanggil apa ni? Kalau kuali tu? Apa ni? Bawah kuali tu dia panggil pantat. Buntut kuali kan. Itu pun bahasa apa tapi okey je. Tapi kalau orang Kelantan siapa yang sebut tak elok bukan tak elok, tapi elok pada bahasa dia tak ada masalah, tetapi pada bahasa kita macam tak elok. Tidak disebut. Kita ambil apa tadi lah, kita ambil gampang lah. Ini ra'ina, dia adalah istilah Nabi dan para sahabat. Sekiranya dia bercakap, dia kata ra'ina, maknanya bagi tumpuan pada kami, perhatikan pada kami. Tapi bila Yahudi dengar ni, Muhammad dengan sahabat-sahabat ni mencarut, bodoh. Jadi dia menggunakan perkataan tu untuk carutkan Nabi. Dia kata Muhammad ra'ina,
Mana Muhammad bodoh. Dia sepatutnya dia ketawa, dia mempermainkan Nabi sesama mereka. Menggunakan perkataan orang Arab yang makna bagi tumpuan perhatian, tapi pada istilah mereka mencarut mereka. Bodoh Bahlul Muhammad, Bahlul. Jadi macam tu, dan mereka mempersendakan Nabi dengan kalimah ni. Selepas tu Al-Quran melarang menggunakan perkataan. Jadi kalau pergi Negeri Sembilan, janganlah sebutkan bang. Kalau kita cari macam tu, cari perkataan yang sesuai. Allah pun meraihkan itu supaya tidak dieksploitasi oleh Yahudi perkataan itu untuk mempersendakan Nabi SAW. Okey, apa makna la taqulu? Jangan kamu tu siapa? Orang beriman mengatakan, jangan kamu katakan perkataan ra'ina. Walakin, lepas tu apa? Wa lepas tu qulu. Fi'il apa ni? Fi'il amar. Kalau anta bunyi apa? Qul huwallahu ahad. Apa makna qul? Katakanlah oleh Islam. Okey, cuba jalankan fi'il amar. Anta qul, antuma qula, antum qulu. Apa makna qulu? Katakanlah oleh kamu. Apa dhamir dia tadi? Antum. Okey, jadi kita kena katalah dia fi'il apa ni? Fi'il amar. Fa'il dia siapa? Ya? Dhamir dia antum. Antum tu siapa? Katakanlah oleh kamu, wahai orang yang beriman. Perkataan selepas tu. Okey, cuba terjemahkan semula. Ya ayyuha. Wahai. Tak ada wahai ya. Baru ya ayyuha. Ini kakak ni memang dah lapar. Belum sampai lagi dah terjemah. Alladzina amanu, beriman. Macam mana terjemah fi'il madhi? Mereka telah beriman. Kalau nak terjemah satu-satulah. La taqulu, jangan kamu berkata. Kamu tu siapa? Jangan kamu wahai orang beriman berkata ra'ina, iaitu perkataan ra'ina ni, sebab dia berselibak dengan perkataan buruk dalam bahasa Yahudi. Wa qulu, katakanlah oleh kamu tu siapa? Orang beriman. Katakanlah oleh kamu orang beriman perkataan yang sama makna tetapi sebutan dia lain. Ayah. Oh, kakak kesian. Saya apa terfikir itu bahasa. Yalah, kadang-kadang kita ni satu, kita bila berkahwin ni, berlainan kita punya suku bangsa kita, kita perlu ambil satu masa untuk integrasi dan asimilasi. Nak faham macam kita orang Melaka, orang Negeri Sembilan ni suka bergurau kan. Gurau ni kasar-kasar sikit. Tapi dengan orang Jawa, Allah, dia tak boleh langsung. Ni ingat kita nak menjatuhkan dia jadi makna itu kena belajar selalu. Jadi makna kadang-kadang selalu tersasut. Sebab isteri saya orang Jawa. Kita orang ni main lepas. Oh, dia asyik-asyik enggih orang Jawa ni. Apa enggih? Ya. tak melawan. Kita ni belasah je. Terkejut kawan tu masa mula kahwin. Alhamdulillah. Terkejut pun Alhamdulillah. Saya sudah anak 9. Ya, saya ada perkenalkan diri saya kan? Ada ke? Ada ya? Ada sebut bilangan anak saya tak?
Oh, 9 orang. Baru 9. Alhamdulillah. Syukur. Selalu kalau yang dia orang sama pergi rumah saya nak ambil saya tu, mula-mula tengok rumah saya, dia dah ketawa dah. Daripada basikal yang paling kecil sampai besar, aduh, penuh. Berapa orang anak dia ni? Itu persoalan pertama bila orang pergi basikal penuh daripada yang kecil tu, yang sorang punya sampai besar. Itulah. Tapi alhamdulillah lah. Kita yang anak ramai ni syukur syukur. Allah bagi, itu adalah amanah. Jagalah elok-elok. Balik je kalau tengah malam boleh jumpa di sana dan di sini. Sana sini semua. Di setiap kawasan adalah anak saya. Jadi maknanya jangan tension macam tu. Seronok. Boleh jumpa anak di atas, di bawah, di tempat, di serambi, di dapur pun ada. Kalau tertidur kat bawah, pergi angkat. Yang paling penting, apa je kita mesti seronok lah tuan-tuan. Kalau tak, cepat mati. Mati tension. Anak sikit pun seronok, anak ramai pun seronok, rumah kecil pun seronok. Rumah kecil, ya, kita senang dengan anak-anak kita. Ayah nak jerit-jerit. Ya? Cuba rumah besar, terjerit sana, kena tingkat 3 pula, seru. Kena pakai intercom lah semua. Tak datang tak, itu orang tu cepat mati lah. Ya? Sebab dia marah anak dia. Okey, waqulun, apa perkataan dia? Unzur. Nah, kalau sebut satu-satu, unzur. Nah, ya, fi'il apa tu? Amar. Apa makna unzur? Lihatlah. Bila kita nak bercakap, kita minta tengok sini, tumpu kat sini. Lihatlah, fi'il apa? Amar. Okey, anta. Fa'il dia siapa? Anta. Anta tu ialah siapa-siapa yang mendengar kita nak bercakap. Ya? Ahmad, pandang sini. Macam tu. Kalau dalam istilah biasa orang Arab tu sebut ra'ina tu, sila bagi perhatian semua. Jadi orang bagi tumpuan. Tapi kalimah itu ia difaham buruk oleh orang Yahudi. Jadi Allah suruh gantikan dengan satu perkataan yang lain, unzur. Ma makna unzur? Lihatlah oleh engkau, ya, wahai siapa-siapa kita nak cakap tu. Mana maf'ul lebihnya? Nah, kepada kami. Kalau nak cakap depan orang ramai, unzurna, ya, lihat kepada kami sini, kami nak bagi tahu sesuatu. Ya, kalau tak faham boleh tanya. Okey. Unzurna. Kemudian apa dia perkataan dia? Wa isma'u. Satu-satulah. Ma makna isma'u? Dengarlah. Ya, ini perkataan ni menggantikan perkataan ra'ina tadi, ya. Tu je, bukan dua tu. Ra'i. Gantikan perkataan ra'ina dengan unzurna. Tukar. Ya. Jadi daripada perkataan gampang pada ini kita kata senang. Ini bukan perkara gampang. Perkara gampang tu apa nak sembilan. Tahu dia kata orang ni berselumbar lima dia. Dia tak dia bahasa kiasan ni berselumbar. Selumbar tahu tuan? Selumbar yang masuk. Kadang-kadang kalau dengar perkara yang tak senang tu, dia menanah telinga dia. Menanah terus. Jadi berselumbar. Betul tak orang Kemecih? Ada orang Kemecih ni, jauh datang. Okey, isma'u. Ma makna isma'u? Dengarlah. Ya. Dengarlah oleh kamu. Fi'il apa tu? Fi'il amar. Fa'il dia siapa? Anta. Cuba jalankan fi'il amar. Anta isma'. Antum. Isma'a. Antum. Antum lah. Dengarlah oleh kamu semua. Siapa? Antum tu orang beriman. Ya.
Orang beriman ni sifat dia patuh. Jadi bila Allah tak bagi cakap ra'ina, ya tukar kepada unzur. Nah, isma'u ayyuhal mu'minun. Dengarlah oleh kamu wahai orang beriman. Lepas tu wa. Lepas tu ha? Sekejap. Perasan tuan-tuan sebut apa? Oh, dah habis pada pun. Dah habis. Ini tanda wakaf Tanda wakaf apa? Tak ada tanda wakaf Apa tanda wakaf? Qaf lam ya. Qaf mana apa? Wakaf. Qaf tu wakaf. Lam ya aula. Ini menggabungkan perkataan qaf simbol al-waqfu, waqaf, berhenti. Lam ya simbol apa? Aula, berhenti lebih baik kerana ayat tu dah sempurna. Jangan sambungkan sebab tu saya tak boleh faham tadi. Ya. Wasma'u walil pula ceritanya tu. Rupanya ayat baru. Apa ayat dia? Waw apa tu? Mula. Sebab ayat tu dah sebut istinaf. Okey, apa perkataannya? Lil kafiri. Nah, mana lil kafirin? Bagi orang yang kafir itu. Bila ayat dimulakan dengan haruf jar, contohnya fil fasli, dia mesti jadi apa ni? Saya kata fil fasli ustazun atau al ustazu. Okey, terbalikkanlah. Terbalikkan. Al ustazu. Dia jadi apa? Mubtada. Fil fasli jadi khabar. Cuba terjemah. Al ustazu fil fasli. Ustaz itu macam mana nak terjemah khabar? Ada lah buang. Ada dalam kelas. Macam tu dia. Lah dia saya. Ustaz itu ada dalam kelas. Fil fasli dalam kelas itu ada ustaz tu. Ya? Ini jadi mubtada, ini jadi khabar. Kalau ni dia jadi khabar juga. Ni mubtada dia terbalik. Bila ayat dimulakan dengan harf jar, mubtada dia atau subjek dia terbalik. Ya? Maka ini dipanggil apa tadi? Mubtada yang dikebelakangkan. Muakhar. Muakhar ni yang diakhirkan. Maka yang dikedepankan ni jadi apa ni? Khabar sepatutnya belakang, tetapi dikedepankan jadi apa? Awal. Muawal. Kita sebelum baca Quran baca apa? Sebelum baca Quran zaman kita dulu. Betul lah tu. Apakah kitab yang kita baca dulu sebelum baca Quran? Muqaddam. Kenapa dipanggil muqaddam? Kerana dia pelajaran yang diawalkan. Mesti diawalkan, didahulukan untuk kita boleh baca Quran. Ini dipanggil khabar muqaddam. Ingat muqaddam. Dia terbalik Bila ayat itu dimula dengan haraf jar, maka haraf jar dan isim jadi khabar, predikat. Maka mubtada atau subjek dia, subjek dikebelakangkan. Sepatutnya mana dulu, subjek ke predikat dulu? Subjek. Ya, tapi ini terbalik. Ya. Predikat. Ya. Maka ayat ni dimula dengan apa ni? Khabar. Haraf jar. Mesti akan jadi apa dia berdua ni? Mesti jadi apa tu? Khabar. Mubtada. Mana mubtada subjek dia? Ya? Azabun. Azabun saja. Azabun. Ini adalah dipanggil apa tu? Mubtada muakhar. Alimun, azab yang amat pedih. Kenapa dia bagi depan? Dia mengikut. Mengikut tu sebab apa?
Sama ciri dia. Apa? Tanwin, muzakkar. Dia jadi sifat. Maka kalau ni sifat ni akan jadi apa? Mausuf. Dia akan jadi mausuf. Jadi dia ada dua peranan dia lah. Dia adalah mubtada muakhar dan dia mausuf. Apa makna mausuf? Zat. Iaitu perkara yang kita nak sifatkan. Perkataan yang kita nak sifatkan ialah azab. Apa sifat azab tu? Apa makna alim? Amat pedih. Bukan pedih je, amat pedih. Nanti ada dalam buku kita tu cuba rujuk apa yang dipanggil sirah mubalaghah. Ya, makna perbuatan tu melampau, bukan pedih biasa, amat pedih. Kalau kita kalau sifat Allah alim, apa makna alim? Amat mengetahui, maha mengetahui. Kalau kita baca dalam surah Al-Qalam, wala tuti' kulla halafin mahin. Dia mahin, mana amat hina. Ya? Kalau utullin mu'tadin asim, makna asim yang amat banyak buat dosa. Banyak. Dia melampau perbuatan tu, dia pattern dia begitu. Salah satunya lah. Tuan-tuan tahu dia bagi depan sebab apa? Mubtada muakhar. Ikut disiplin ni je. Contoh saya setakat ni macam ni lah. Mengajar satu Malaysia pun ni lah. Al-Ustaz fil fasli al-Ustaz. Supaya tuan-tuan tidak terkeliru ya. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Wa qulu yang tu wa qulu, katakanlah oleh kamu tu siapa? Orang yang beriman. Unzurna, unzur, lihatlah oleh engkau akan kami. Nanti kalau orang Arab selepas ayat ini diturunkan, dia tak sebut ra'ina dah. Walaupun dia telah menjadi adat kebiasaan Arab masa itu untuk mengelakkan orang Yahudi mempersendakan Nabi Muhammad SAW dengan perkataan ra'ina. Sebab ra'ina dalam bahasa Yahudi bermakna bodoh, bahlul. Ya, macam tu. Dalam percakapan biasa, ya, dalam untuk bagi perhatiannya, dia ada perkataan lain lah. Intabihu. Intabih, sila bagi perhatian. Intabihu ayyuhan nas, ya, beri perhatian wahai sekalian manusia. Ya. Tapi ini bahasa baku Quran lah. Pada zaman Nabi itu perkataan ini ditukar. Ra'ina ditukar kepada unzurna. Lepas tu para sahabat menggunakan perkataan ni lah. Ya, sebab Yahudi sebab kisah ni bila Yahudi sebut kepada Nabi ra'ina, ya Muhammad ra'ina, lepas tu dia orang ketawa. Nabi tak faham bahasa Yahudi, tetapi ada seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Mu'az kalau tak silap, dia faham. Dia kata ya aduwallah, ya la'natullah alaika. Dia kata laknat Allah kepada kau berani cakap bodoh kat Nabi. Orang Yahudi jawab, kau pun cakap, kan? Dia kata kau pun cakap ra'ina. Sebab tu ayat tu diturunkan, jangan pakai dah ra'ina ni, pakai unzur. Okey, wa isma'u, dengarlah oleh kamu. Siapa? Orang beriman. Jangan nak balas, ini bahasa kami, kamu tak boleh guna. Tak payah gaduh-gaduh lah, ya? Jangan pakai dia, supaya kita jangan gaduh-gaduh. Walil kafirin, bagi orang kafir itu, ya, azabun alimun, azab yang amat pedih. Azabun alim, ya, azabun mu'limun. Bila hari kiamat nanti. Tetapi dimaksudkan orang kafir ni siapa? Kalau dalam tafsir saya, lil kafirin alladzina yu'zuna ar-rasul, bagi orang kafir yang menyakiti Nabi dengan perkataan tadi ra'ina.
Bila Nabi dah tahu tu, barulah dia tahu Yahudi sedang menghina dia, mengatakan bodoh kepada Nabi. Lalu Allah menyatakan bagi orang kafir yang menyakiti Nabi adalah azab yang amat pedih bila dia katakan yaumal qiyamah, jadi pada hari kiamat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minggu depan kita cuti. Boleh tolong bagi tahu kawan-kawan yang tak datang Kami akan SMS juga pada orang yang tak datang sahaja Yang tak datang kami tak SMS lah. InsyaAllah kita jumpa minggu sekali lagi, insyaAllah.